Okay. Nombor satu, ni laju-laju je tau. Okay, nombor satu, orang kaya ni dia percaya dia yang create life dia. Maksudnya dia yang mencorakkan masa depan dia lah. Dia yang mencorakkan hidup dia. Tapi orang miskin ni dia akan suka cakap, alah, benda nak jadi, dah nak buat macam mana, memang macam tu takdir. Tak boleh buat apa lah. Dah untunglah orang tu memang orang kaya, jadi teruslah kaya lah, macam tu. Okay, memang macam tu. So dia akan jadi macam, first dia salahkan keadaan lah. Lepas tu dia buatlah, dia justify lah. Yelah, orang tu boleh lah, dia kaya, banyak duit, boleh lah hantar pergi study overseas, balik gini-gini. Dia justify kenapa dia tak dapat macam tu dan kenapa orang kaya tu dapat. Sebab dia nak curb rasa bersalah diri tu kan. Okay, lepas tu Lala dia komplain, ni semua ni orang kaya. Lala dia benci orang kaya. Macam nombor dua pula, dia kata orang kaya main duit untuk menang. Orang miskin pula, please take miskin ni as middle class bukanlah macam kita nak tunjuk biasa je. So orang miskin ni dia main duit untuk tak nak lose, tak nak kalah. Contoh katakan je main saham ke kan, orang kaya nak main untuk betul-betul score. Dia pula tak apalah, asal tak rugi sudah kan. Kebanyakan kita macam tu kan, tak apalah dapat untung sikit je pun, asalkan tak rugi. Asalkan tak rugi tu macam dah tengok, dah nampak dah blueprint kita kat mana. Kalau orang kaya dia macam, mana boleh untung 2,000 je, kenalah untung 20,000 macam. Nombor 3, orang kaya dia committed untuk menjadi kaya. Orang miskin pula dia hanya nak jadi kaya. Jadi orang miskin dia dah jadi kaya, habis then dia jatuh miskin balik. Orang kaya pula dia dah jadi kaya, dia akan make sure dia sentiasa kaya. Itulah maksudnya komitmen. So komitmen ni berat biasanya dengan action lah. 4, orang kaya dia berfikiran besar, orang miskin dia berfikiran kecil. Benda ni selalu dengar kat mana-mana kan. Tapi sebenarnya rule dia macam ni. Kita akan dibayar berdasarkan berkadar terus dengan value yang kita boleh deliver according to market lah. Maksudnya lagi banyak jasa yang kita boleh deliver dekat orang, lagi besar value kita. Contohnya kalau korang tengok bisnes-bisnes kan kebanyakan bisnes adalah problem solving. Dia nampak orang tu ada masalah, dia buat solution, then dia hit. Kan banyak kalau bisnes kan dia akan cakap macam tu, ini akan menyelesaikan masalah awak, jadi awak belilah benda ni. Semua orang kata, benda ni boleh menyelesaikan masalah aku. Jadi makin banyak lah. Jadi sebab tu dia kata orang kaya ni berfikiran besar. Dia nampak dan dia tak rasa dia nak selesaikan masalah untuk seorang je, dia nak selesaikan masalah untuk satu dunia. Jadi satu dunia tu adalah customer dia. That's why dia fikir besar. Okay, nombor 5 pula, orang kaya dia fokus on opportunity, peluang. Orang miskin pula dia fokus on masalah. Suruh buat ni, ada je masalah dia. Bagi idea ni, ada je, dia nampak je obstacle, banyak benda je, tak adanya benda nak mudah, semua benda nampak susah kan. Maksudnya macam kita duduk dalam keadaan yang sama, tapi dia orang akan nampak masalah je. So dengan masalah tu memang tak ke depan lah. Tapi orang kaya dia akan nampak, sebab jadi macam ni kita boleh create. Contoh kalau banjir, sebab jadi banjir kita boleh create sampan dan kita jual sampan yang murah dekat orang-orang yang memerlukan, dan dia dapat duit. Kalau orang miskin pula dia kan, banjir, memang tak boleh buat apalah sebab sibuk banjir kan. Dah senang je cerita, habis lah cerita. Okay, nombor 6 pula, ni yang paling ni, orang kaya dia suka dan dia admire orang kaya. Orang miskin pula dia menyampah dengan orang kaya. Orang kaya lain yang kaya, dia akan cakap, hebatnya dia ni, macam mana dia boleh kaya macam ni. Memang kita macam nak tengok lah apa benda kan, tak ada nak dengki-dengki. Tapi orang miskin dia akan menyampah. Bila dia menyampah dengan orang kaya secara tak langsung, secara subconscious ni, dia memang takkan sampai lah stage tu. Sebab stage tu yang outcome daripada menjadi kaya tu, dia dah menyampah. Macam mana subconscious mind dia nak kata jom kita ke arah stage tu. Okay, nombor 7 pula, orang kaya selalu associate dengan positive dan successful people. Orang miskin pula dia suka duduk dengan orang yang negatif, dengan orang yang tak berjaya. Ni kan, benda ni kan kata pekerja pun banyak. Orang kaya dia sebab benda ni macam ni, benda ni bila dia mindset, dia penting tau untuk kawal mindset tu supaya sentiasa positif. Jadi imagine kalau kita ni surrounding semua negatif, banyak komplain dan tak berjaya, walaupun kita tepis, you will have a hard time nak tepis benda tu. Tapi so secara tak langsung pun dia akan masuk. Contoh kalau sentiasa komplain je kan, memang akan
banyak energi lah akan drain. Kita nak positif, tiba-tiba sampai kat dia komplain, tak ada benda yang betul. Jadi orang kaya ni dia banyak duduk dengan orang positif je. Atau dan kalau kau tengok orang kaya, banyak je yang positif daripada negatif. Jarang lah. Sebab dia memang interchange lah. Awak positif, awak dapat good outcome. Bila awak dapat good outcome, awak jadi kaya. Bila awak jadi kaya, awak positif. Dan bila awak kaya lagi lah, awak lebih positif sebab awak tak bengang. Ni kalau dah lah tak kaya, negatif pula, makin lama dia makin ke bawah. Jadi ambil lah peluang ni lepas kita dah tahu benda ni kan, untuk praktikkan. Nombor 8 pula. Ni. Orang kaya, dia tak kisah pun dia nak promote diri dia dan value yang dia boleh beri kepada orang. Orang miskin pula, dia akan rasa tak best about selling and promotion. Dulu ada orang pernah cakap macam ni, awak menjual tapi awak buka kedai, awak tak beritahu orang. So siapa yang nak datang kedai awak? Memberitahu orang tentang kedai awak adalah promotion dan selling. Jadi cara nak bagi tahu tu ada banyak. Lagi-lagi sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. So all the medias, internet, blog, website semua, untuk beritahu orang yang hello, saya ada produk ni, saya boleh bagi servis ni. Itu point dia. Orang kaya dia akan berfikir macam nak guna semua platform ni untuk beritahu semua orang yang sekarang, ini apa yang saya ada yang saya boleh bagi ke awak dan untuk membantu awak. Tapi orang miskin, saya ada tapi yelah, segan satu hal. Tapi macam tak nak lah nanti orang pandang apa-apa, pandang serong lah apa. Tu semua dia je lah sebenarnya. Kawan-kawan dia yang negatif tu lah yang akan memandang macam tu. So sebab tu banyak pula MLM dia akan guna buku ni lah nak cakap yang jangan malu, jangan segan. Pergilah beritahu orang yang this is your business, you are doing this now. Tapi banyak yang saya tengok, servis ada tapi tak nak buka mulut. Nombor 9. Orang kaya ada lagi besar daripada masalah dia. Orang miskin pula dia lagi kecil daripada masalah dia. So cara dia macam ni. Bila kita ada masalah, kita kena make sure kita ni lagi besar di masalah tu. Bukannya kita membesar-besarkan masalah tu sampai kita lagi kecil daripada masalah kita. Kalau kita rasa masalah kita besar sangat, maknanya kita orang yang kecil lah. Semua benda kita nampak isu, semua benda jadi isu yang besar. Padahal benda tu kecil je, relax lah. Macam tu. Lagi satu, lagi besar masalah yang awak boleh handle, lagi besar lah bisnes awak boleh handle. Lagi besar lah duit awak boleh handle. Kalau duit RM10, nak manage duit RM10 dengan duit RM1,000 kan beza. Nak manage duit RM1,000 dengan RM10,000 kan beza. RM10,000 dengan setengah juta kan beza cara manage dia. Waktu ada RM10,000, kita fikir kita nak beli apa. Waktu kita ada RM100,000, kita dah fikir macam mana nak beranakkan duit tu. So itu lagi besar masalah dia. Kalau awak bagi masalah macam mana nak beranakkan duit RM100,000 kepada orang yang hanya mempunyai RM10,000, dia tak boleh nak fikir sebab benda masalah tu lagi besar dia.